Kerajaan negeri hari ini mengumumkan peruntukan 18.2 juta ringgit untuk membina semula rumah dan infrastruktur yang rosak dalam kebakaran pada 17 Mac lalu di Tawau dan pada 2015 di Semporna. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nor berkata lebih 1,000 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran di kedua-dua lokasi terbabit akan mendapat manfaat daripada peruntukan berkenaan. Beliau berkata daripada 18.2 juta ringgit peruntukan itu, sebanyak 10 juta ringgit akan diperuntukkan kepada 608 KIR rakyat tempatan di Tawau untuk membina semula rumah mereka. Beliau mengumumkan perkara itu pada majlis penyampaian sumbangan bantuan wang ihsan kepada 200 KIR yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Batu 4, Jalan Apas, Tawau baru-baru ini. Haji berkata baki seramai 408 KIR lagi akan menerima bantuan mereka, kemudian dengan setiap KIR akan menerima sumbangan sebanyak RM500. Kebakaran di Kampung Kurnia Jaya menjejaskan seramai 608 keluarga tempatan yang terdiri daripada 3,012 orang mangsa. Kebakaran itu memusnahkan sebanyak 591 rumah, manakala sebanyak 300 rumah musnah dalam kebakaran di Semporna yang menjejaskan 3,000 orang penduduk. Sementara itu, kerajaan negeri hari ini mengumumkan pemberian bonus RM500 kepada penjawat awam negeri sempena sambutan Aidilfitri dan Tadau Keamatan bulan depan. Pemberian bonus berkenaan yang akan dibayar sebelum sambutan Aidilfitri diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nor pada majlis penyampaian bantuan wang ihsan kepada 200 ketua isi rumah mangsa kebakaran di Kampung Kurnia Jaya, Jalan Apas, Tawau pagi tadi. Katanya bonus berkenaan akan dibayar kepada penjawat awam dalam kategori grade 54 dan ke bawah. Pesara kerajaan negeri katanya turut menerima separuh daripada jumlah berkenaan. Semalam kerajaan pusat mengumumkan pemberian dengan jumlah yang sama kepada kaki tangan dan pesara awam persekutuan. Manakala kenaikan harga telur ayam tidak menjejaskan peniaga martabak Jawa yang berniaga di Bazar Ramadan tahun ini. Tinjauan diasoka.com di Bazar Ramadan membakut mendapati harga bagi sekeping martabak sayur ialah RM3, manakala martabak ayam dan daging RM4. Peniaga Suryana Abdul Ghani, 33 tahun, mengakui memang agak terkesan dengan harga barang terutama telur ayam dan tepung. Bagaimanapun Suraina berkata bagi beberapa jenis kuih lain dikurangkan kuantiti namun harga dikekalkan. Sementara itu ditanya mengenai sambutan pelanggan di Bazar Ramadan selepas dibuka semula tahun ini, Suraina berkata kuih-muih yang dijualnya tetap mendapat sambutan orang ramai. Terdahulu tinjauan mendapati pengunjung dan peniaga yang berada ke bazar masing-masing patuh pada prosedur operasi standard yang ditetapkan. Selepas pandemik COVID-19 melanda sejak 2 tahun lalu, kerajaan pada tahun ini membenarkan pembukaan semula bazar sempena Ramadan. Berita seterusnya, lelaki yang berjaya ditahan selepas terjatuh dari atap rumah di Taman MDK 2 Keningau mempunyai 3 kes jenayah lampau membabitkan kes dadah dan pecah rumah. Malah ketika ditahan, lelaki berusia lingkungan 30 tahun itu turut membawa beberapa barangan curi yang diambil daripada tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Keningau, Deputi Superintendent Nora Fida Kasim berkata pihaknya menerima laporan kes pecah rumah berkenaan pada jam 9 malam tadi. Katanya sepasukan unit MPV dan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau terus dikerah ke lokasi kejadian. Katanya suspek berjaya ditahan selepas dibantu orang awam yang berjaya menangkapnya apabila terjatuh dari bumbung rumah. Hasil pemeriksaan polis terhadap badan dan beg pinggang yang dipakai suspek menemui beberapa barangan milik tuan rumah berkenaan. Norafida berkata pemeriksaan terhadap keadaan fizikal suspek tidak mengesan sebarang kecederaan yang serius. Namun katanya ujian saringan air kencing yang dijalankan terhadap suspek pula didapati positif dadah jenis metafetamin. Terdahulu kejadian itu sempat dirakam penduduk kawasan perumahan berkenaan sebelum tular di laman sosial Facebook sejak pagi tadi. Rakaman yang mendapat perhatian ramai dan pelbagai reaksi itu memaparkan suspek ditolak dari atas bumbung sebelum berjaya ditahan polis. Seterusnya, pemandu pacuan 4 roda memintas sebuah kenderaan lain di hadapan disyaki punca berlakunya kemalangan sehingga menyebabkan seorang guru wanita maut dalam kejadian di kilometer 98 Jalan Sandakan Lahad Datu semalam. Dalam kejadian itu, mangsa berusia 31 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat rerumpuhan dari arah hadapan.
pacuan 4 roda terbabit. Ketua Polis Daerah Kinabatangan Superintenden Zulbaharin Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kejadian itu pada jam 3.18 petang. Katanya dilaporkan satu kemalangan jalan raya membabitkan 2 kenderaan, yaitu jenis Pro 2 Kenari yang dipandu seorang wanita yang juga merupakan warga pendidik, manakala sebuah lagi jenis Toyota Fortuner dipandu lelaki yang juga kaki tangan kesehatan sandakan berusia 53 tahun. Puncak kejadian dipercayai Toyota Fortuner memotong kenderaan lain dan bertembung dengan Pro 2 Kenari yang berada tepat di laluannya dan menyebabkan kedua-dua kenderaan masuk ke dalam semak di sebelah tepi kiri jalan. Akibat kejadian itu, pemandu Pro 2 Kenari telah mengalami cedera parah di kepala dan disahkan meninggal dunia oleh kaki tangan Hospital Kinabatangan, manakala pemandu Toyota Fortuner hanya cedera ringan saja. Katanya lagi mayat mangsa dihantar ke Hospital Kinabatangan untuk saringan ujian COVID-19 dan dibedah siasat. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.